bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sekali lagi, ucapan terkini, satu pencerahan daripada anak kepada Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, yaitu Ustaz Nik Omar memberikan satu lagi pencerahan yang begitu padu. Kenapa perlu sampai mengkafirkan? Katanya ini bukan akhlak sebagai Islam sebenar. Jadi apa yang kita lihat hari ini sahabat semua, pas begitu terdesak sehingga sanggup mengkafirkan sesiapa sahaja sekiranya mereka tidak bersama dengan individu atau maupun sesebuah parti itu. Contohnya seperti UMNO, apabila mereka bersama UMNO, mereka katakan UMNO adalah kawan sejati. Tapi bila mana mereka tidak lagi bersama dengan UMNO, pula mereka mengkafirkan UMNO, seperti mana mengkafirkan parti-parti lain seperti DAP, Keadilan, Amanah, dan berbagai lagi. Jadi ini adalah satu kenyataan yang amat menyesatkan daripada sebuah parti yang dikenali sebagai Parti Islam se-Malaysia. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar sekali lagi pencerahan daripada Ustaz Nik Omar berkaitan dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton ucapan ini. Gaya mewah dia tak sesuai terlibat dalam politik. Allah SWT berfirman, innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. Manusia apabila dia fikir nak hidup gaya mewah, dia akan terfikir sanggup buat apa saja. Termasuk bagi orang Islam, dia sanggup melakukan dosa besar. Dia sanggup bunuh orang. Dia sanggup fitnah orang. Dia sanggup buat apa saja kerana apa? Kerana kuasa yang dia dapat, dia fikir adalah peluang terbaik untuk dia kau harta negara untuk kepentingan peribadi dan kelompok dia. Sebab itulah Allah Ta'ala dia sebut, la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa yang kamu syirik sikit pun tidak memberi manfaat dan tidak menolak mudarat yang akan kena menimpa kamu di akhirat kelak. Jadi sebab itulah, kalau kita nak tengok kepada pengurusan sebuah negeri ataupun sebuah negara, kita sebagai penduduk, sebagai warga negara, sebagai pengundi, termasuk di Dun Hulu Kelang ini, kita kena fikir apabila kita diberi pilihan, kita kena pilih calon yang betul-betul kita yakin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kepribadian, yang berpegang pada prinsip dan polisi, yang ingin berkhidmat kepada rakyat. Kita tak boleh fikir bahawasanya aset sesebuah negeri dan negara ini perlu melalui akaun mana-mana pemimpin. Tetapi kalaulah sebuah kerajaan itu kerajaan yang bersih, kerajaan yang memerangi rasuah dan ketirisan, tentulah akan ada lebihan aset yang begitu banyak. Aset yang begitu banyak inilah mampu disalurkan untuk memenuhi keperluan asas kepada setiap penduduk, termasuk pengundi di Dun Hulu Kelang. Serok tekak dah hamba. Jadi dia sebenarnya benda mudah Itu sebagai mukaddimah. Mari pilihan raya ni, sebagaimana kita sebut, sepatutnya kita, terutamanya orang Islam ni, walaupun kita berbeza di sudut politik dan pendekatan, tidak perlu sampai ke peringkat kita mengkafirkan sesama Islam. Tidak perlu sampai ke peringkat kita memutuskan hubungan silaturahim. Sebab dalam Islam ni, orang yang mengkafirkan seorang Muslim, orang yang memutuskan silaturahim sehingga nak salam pun tak sah, inikah akhlak seorang Islam? Inikah akhlak seorang yang disebut pejuang Islam? Jauh sama sekali adik kakak. Mereka yang terlibat dalam mengkafirkan sesama Islam dan memutuskan hubungan silaturahim hanya berbeza di sudut pendekatan politik, mereka akan dilaknat oleh Allah SWT. Kita kena jauhi golongan ni. Walaupun pada zahirnya mungkin dia berpiah macam apa, dia berbaju Melayu macam apa, tetapi perangai dia huduh kalau Kelantan panggil. Sebab apa? Sebab dia tidak bawa budaya yang dikehendaki oleh Allah SWT, iaitu tujuan Allah Ta'ala cipta manusia yang pelbagai
Atas dunia ini adalah untuk konsep lita'arofu. Lita'arofu ni adik kakak, kalau kita baca, hatta makhluk lain pun, makhluk yang Allah Ta'ala buat, sebab apa adanya padang pasir di padang Sahara, ada juga hutan hujan Amazon, jauh dia beribu batu, beribu kilometer jauh. Tetapi kajian dibuat antara dua kawasan ni ada hubungan, ada ta'aruf. Setiap tahun berpuluh ribu tan debu yang mengandungi mineral, bahan makanan untuk hutan hujan simpan di Amazon. Itu Allah Ta'ala buat ta'aruf antara makhluk Allah SWT. Apatah lagi kita manusia. Hanya atas dunia ni hanya berbeza bahasa, budaya, bangsa, warna kulit. Hatta berbeza di sudut pegangan hidup pun Allah Ta'ala kata lita'arafu. Lita'arafu ni nak menggambarkan kepada kita ada unsur makna selain pada perkenalan yang memberi makna kerjasama, dia juga memberi makna penerokaan terhadap benda baru. Itu maksudnya, ertinya dalam kita uruskan kehidupan termasuk di negara kita yang mempunyai masyarakat majmuk, isu-isu yang timbul itu yang disebut lita'arafu. Kita kena teroka macam mana kita nak urus kehidupan ini dengan cara yang baik. Sebab itulah bagi orang Islam Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum. Takwa ni maknanya apabila kita diberi mandat kuasa, kita rasa takut terhadap azab Allah SWT. Kita diberi tugas, maka kita mesti usaha untuk laksana tugas tersebut dengan sebaik mungkin. Dan amba ulangi terakhir, jadi apabila kita terlibat dalam pengurusan sesebuah negeri berkaitan dengan politik adalah macam mana kita nak urus aset negeri ini sebaik mungkin. Dan kita tengok alhamdulillah kerajaan sedia ada, kerajaan perpaduan, kerajaan madani sekarang ni kita yakin sepenuh sama ada di peringkat pusat ataupun negeri. Bahkan adik kakak insya-Allah dalam tempoh yang akan datang, kalau kita tengok pusat hanya 7 bulan, betapa banyak kelebihan-kelebihan, berapa banyak polisi-polisi baru yang akhirnya memang memberi pulangan yang baik kepada seluruh rakyat negara kita, termasuk di Selangor ini. Akhirnya adik kakak kena ingat 12 hari bulan 8 kita ada banyak kerja, tapi keutamaan kita adalah berpagi-pagi hari kita keluar di tempat mengundi, kita turun rumah. Bagi orang Islam kita sebut bismillah. Apabila masuk tempat mengundi, kita ambil kalam, kita ambil pensil dengan tangan kita, kita sebut bismillah, tawakkalt ala Allah. Kita pakai Puan Juwairiyah untuk dun hulu kelang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terbaik, itu dia satu lagi pencerahan yang padu ya daripada Ustaz Nick Omar, sahabat semua. Jadi kita boleh melihat ya apa yang dilakukan oleh lebay-lebay PAS khususnya ini adalah satu tindakan ya yang amat-amat mengejutkan kita sehingga sanggup mengkafirkan orang lain. Yang lebih teruk lagi, kerana fahaman politik yang berbeza, mereka sanggup memutuskan tali persaudaraan maupun dengan keluarga sendiri, dengan darah kandung sendiri, sahabat semua, sehingga tidak bersalaman dan sebagainya. Inikah satu ajaran daripada sebuah parti Islam se-Malaysia, sahabat-sahabat semua, yang nyata? Apa yang mereka lakukan ini seperti mana yang dinyatakan, disahkan oleh Muhyiddin Yassin sendiri, bahawa PAS ini adalah parti ajaran sesat katanya. Bukan saya katakan, sahabat semua, tapi itu antara kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Jadi nyata dan jelas mereka semakin menuju ke arah seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahawa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Jadi terbaik pencerahan daripada Ustaz Nick Omar. Ya, kita mengharapkan supaya rakyat membuka mata ya terhadap parti PAS ini yang semakin tersasar jauh, ya, menyesatkan dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda, sahabat-sahabat di luar sana? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya
Mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.